Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Romarzila. Nama saya Muhammad Haris Nazmi bin Endri dengan nombor matrik D20882086-701 dan saya juga dari kelas KPR 3012 Group AT19D. Okey, jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang kajian tindakan saya yang bertajuk penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran kanak-kanak di taska. Okey, jadi di dalam kajian tindakan saya ini, ianya terdapat 11 bahagian iaitu yang pertama, abstrak, pengenalan, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, fokus kajian, objektif kajian, metodologi kajian, pelaksanaan kajian, refleksi kajian, cadangan kajian seterusnya, rujukan dan yang terakhir sekali adalah lampiran. Okey, sekarang mari kita pergi kepada bahagian pengenalan. Pada bahagian ini, saya ada menerangkan tentang definisi multimedia interaktif berdasarkan pakar yang saya ambil daripada petikan yang saya di dalam artikel yang telah saya temukan. Yang kedua, kelebihan dan kepentingan menggunakan bahan bantu mengajar multimedia interaktif di dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Okey, jadi pada bahagian kedua, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okey, antara elemen yang saya masukkan di dalam bahagian ini adalah pengalaman pengkaji semasa pengajaran pertama. Yang kedua, penceritaan tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kelemahan pengkaji semasa menjalankan pengajaran pertama. Yang keempat, merancang jalan penyelesaian. Yang kelima, pengalaman pengkaji semasa pengajaran pertama. Okey, seterusnya pada bahagian ketiga iaitu fokus kajian. Okey, jadi kajian tindakan ini berfokuskan kepada keberkesanan penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, seterusnya pada bahagian objektif kajian. Okey, objektif kajian bagi kajian tindakan ini ada dua. Yang pertama, menganalisis keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar multimedia interaktif dalam pembelajaran kanak-kanak. Yang kedua, meneroka daya kefahaman dan tumpuan kanak-kanak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan bahan bantu mengajar multimedia interaktif. Okey, jadi itu untuk bahagian objektif kajian. Seterusnya, metodologi kajian. Okey, jadi reka bentuk kajian ini adalah ianya kajian tindakan secara kualitatif. Okey, seterusnya peserta kajian ataupun kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah kanak-kanak yang berumur 4 tahun. Dan saya juga telah memilih seramai 3 orang kanak-kanak iaitu 2 orang kanak-kanak yang berjantina perempuan dan seorang kanak-kanak yang berjantina lelaki. Okey, yang ketiga, pengumpulan data. Okey, kaedah pemerhatian digunakan semasa pengajaran sedang berlangsung sehingga tamat pengajaran yang memfokuskan dari pelbagai aspek. Yang kedua, borang senarai semak. Okey, borang senarai semak digunakan selepas sesi pembelajaran dan pengajaran untuk mengenal pasti keberkesanan pengajaran terhadap kanak-kanak. Okey, yang terakhir iaitu analisis kajian. Kajian ini dianalisis menggunakan Microsoft Word Windows 10 untuk menyusun dapatan kajian secara sistematik dan tersusun melalui pemerhatian, hasil kerja murid, senarai semak dan foto. Oh, saya minta maaf, ada lagi satu untuk metodologi kajian iaitu yang kelima, etika penyelidikan. Saya telah pun meminta kebenaran pengurus taska dan guru pembimbing sebelum menjalankan kajian ini. Bukan itu sahaja, saya juga turut meminta kebenaran daripada responden. Okey, seterusnya pelaksanaan kajian. Okey, jadi antara elemen yang berada di dalam bahagian pelaksanaan kajian ini adalah tinjauan masalah, analisis tinjauan masalah, tindakan yang dijalankan antaranya merancang, bertindak, pemerhatian dan refleksi. Dan yang terakhir sekali, yang keempat iaitu dapatan kajian. Okey, jadi pada bahagian dapatan kajian ini saya ada menceritakan tentang keberjayaan saya dalam mencapai objektif 1 dan objektif 2. Dan kemudian saya juga ada memasukkan bukti pencapaian objektif tersebut.
seperti saya memasukkan foto, masukkan senarai semak dan sebagainya. Okey, seterusnya, cadangan kajian yang seterusnya. Okey, antara cadangan kajian yang saya rancang untuk masa akan datang, yang pertama, penggunaan bahan bantu mengajar media interaktif di dalam mata pelajaran matematik. Yang kedua, penggunaan teknologi maklumat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Okey, akhirnya kita sampai ke bahagian lampiran. Okey, jadi ini merupakan antara isi pengajaran dan latihan yang saya sediakan di dalam kit media saya yang telah saya hasilkan. Okey, seterusnya ini merupakan aktiviti lah apa yang berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan bahan bantu mengajar multimedia interaktif. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.